Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni cikgu akan sambung bab 1 nombor nisbah, iaitu subtopik 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan pecahan positif dan pecahan negatif? Okey, pecahan positif ialah pecahan yang lebih besar daripada sifar. Okey. Jadi nilai pecahan yang lebih besar daripada sifar, kita panggil dia sebagai pecahan positif. Contohnya 6/7. Okey, dia besar daripada sifar, maka dia adalah pecahan positif. 1/2. 2/3/4 juga adalah pecahan positif kerana dia lebih besar daripada sifar. Okey. Kita lihat pula pecahan negatif. Pecahan negatif ialah pecahan yang lebih kecil daripada sifar. Maknanya nilainya lebih kecil daripada sifar. Contohnya sudah semestinya dia ada simbol negatif. Negatif 6/7. Negatif 1/9. Dan juga negatif 1, 2/5. Okey, yang mana ada nombor negatif ini, dia pecahan, maka dia adalah pecahan negatif. Ya, so nilainya lebih kecil daripada sifar. Okey, kalau kita lihat pada garis nombor, cikgu dah ajar sebelum ini. Kalau sifar, alright, so di kanan ini ke kanan ini nilainya positif. Yang ke kiri ini nilainya negatif. Okey, so maksudnya 1/2 ini dia lebih besar daripada sifar. Jadi nilai dia adalah pecahan positif. Yang ini nilai positif lah. Pecahan positif, positif. Awak lihat ya. Sifar 1/2, 1. Lepas 1 mesti ada 1, 1/2, kemudian 2. Kalau ke kiri nilainya negatif, iaitu pecahan negatif. Negatif 1/2, negatif 1, negatif 1, 1/2, negatif 2 dan seterusnya. Maknanya makin ke kiri nilainya semakin kecil, makin ke kanan nilainya semakin besar. Okey, kalau ke kanan nombor dia besar, maka nilai dia besar. Tetapi kalau awak lihat di sebelah kiri, nombornya besar tapi nilainya semakin kecil. Itulah beza di antara negatif dan juga positif. Okey. Okey, mari kita lihat bagaimana kita nak mewakilkan pecahan pada garis nombor. Katakanlah ini garis nombor, ada sifar ya. Alright, cikgu dah letak sifar di tengah-tengah. Okey, di sebelah kiri nilainya ialah kurang daripada sifar. Di sebelah kanan nilainya besar daripada sifar. Okey, di sebelah kiri semakin ke kiri nilainya semakin kecil macam cikgu cakap tadi. Dan juga bila ke kanan nilainya semakin besar. Ini cikgu dah terang pada awal-awal dulu bahagian integer. Okey, sekarang cikgu ulangkan sahaja semula untuk pecahan. Dia sama sahaja. Okey, katakanlah kita letakkan nilai ya. Kita kira daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katalah untuk sampai ke 1 ni nilainya, untuk sampai kepada 1 ni nilainya ada berapa petak. Awak tengok ya. Nak sampai daripada ke sifar nak pergi ke 1 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka awak kena tuliskan dia per 10 sebab dia ada 10 ruang lah, 10 petak. Maka bila per 10, yang pertama ini kita akan tulis dia 1/10. 1 daripada 10 bahagian yang ada. Okey, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yang ini adalah 7/10. Okey, kalau ke kiri, kalau tadi positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Sebab dia yang pertama, maka negatif 1/10. Sebab sebelum nak sampai ke negatif 1 ini, dia juga ada 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nak sampai ke sebelah kiri, sebelum negatif 1, dia ada 10 petak. Maka tempat yang pertama ini adalah negatif 1/10. Yang ini adalah negatif 2/10, negatif 3/10, negatif 4/10, negatif 5/10, negatif 6/10. Maka yang ini adalah negatif 7/10, negatif 8/10, negatif 9/10, negatif 10/10 ataupun sama dengan 1.
Okey, jadi cara nak letakkan di garis nombor macam itu. Kita kira dulu ada berapa petak sebelum dia nak sampai kepada nombor yang seterusnya. Kita perkan dengan bilangan petak tersebut. Okey, tetapi bila satu nombor pecahan itu contohnya 4/10, kita kena dalam pecahan kita kena kecilkan ya, kita kena kecilkan. Contohnya kalau 4/10 ni kita bahagi dengan 2, kita dapat 2, bahagi dengan 2 kita dapat 5. Kita kena bahagi dengan nilai yang sama. Kalau atas bahagi dengan 2, yang bawah juga kena bahagi dengan 2. So kita akan dapat jawapan dia 2/5. Kita kena pecahan mesti dah dalam bentuk yang terendah. Okey. So, kalau negatif 5/10, kita boleh kecilkan bahagi dengan 5. Okey, bahagi dengan 5. Bawah pun kena bahagi dengan 5. Dia mesti nombor yang sama. So, 5 bahagi 5 dapat 1. 10 bahagi 5 dapat 2. So, jawapan dia negatif 1/2. Pecahan kita kena kecilkan ya, dalam bentuk yang paling rendah. Okey, seterusnya 10/10. Cikgu bahagikan dengan 10. Bahagikan dengan 10, maka jawapan dia sebenarnya 1/1. 1/1 itu adalah 1. Ya, sebab 1 ni maksudnya dia bahagi. 1 bahagi 1 nilainya 1. Sebab itu kalau nombor atas bawah dia sama, dia membawa kepada nilai 1. Okey? Okey, cuba tengok contoh. Wakilkan pecahan berikut pada garis nombor. Ada 1/2, ada 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey, macam mana kita nak letakkan dia pada garis nombor? Okey, sebelum tu cikgu nak ingatkan semula, awak dah belajar masa di sekolah rendah. Kalau di atas ini kita panggil dia pengangka, yang bawah ni kita sebut penyebut ya. Macam mana kita nak jadikan, macam mana kita nak letak pada garis nombor sedangkan penyebut itu nilai dia berbeza. Sini 2, yang ini 4. Okey, untuk memudahkan kita meletakkannya pada garis nombor, kita kenalah samakan. Okey, nak letakkan pada garis nombor. Contoh inilah dia dah sediakan garis nombor. Dia suruh letak nombor-nombor ni. Okey, pertama sekali kita kena lihat nilai penyebut yang diberi. Okey, ada 2, ada 4. Pilih nilai yang besar. Yang besar dekat sini adalah 4. 4 adalah yang besar. Jadikan semua pecahan dengan penyebut yang sama. Jadikan nilai yang besar. So, sekarang ni nilai yang besar 4. Maka yang 2 ni kena jadikan 4. Yang 2 ni pun kena jadikan 4. Yang 4 ni kita biarkan saja. Ya. Jadi, pertama sekali kita ambil 1/2 ni. Kita kena darab dengan 2. Sebab dia nak dapatkan 2, dia mesti nak jadikan 4, dia mesti darab dengan 2. So, yang ini darab 2, yang atas pun kena ikut sama. Kalau bawah darab 2, atas pun kena darab dengan 2. So, 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. So, 2/4. Kemudian kita ambil nilai ni pula. Okey, negatif 1/2 nak jadikan dia 4. Dia mesti jadikan penyebut yang sama ni ya. So, kena darab dengan 2. Atas pun ikut sekali darab dengan 2. Tak boleh lain, mesti ikut ya. So, jawapan dia 2 darab 2, 4. Negatif 1 darab 2, negatif 2. So, kita dapat nilai dia. Rupanya 1/2 ni kalau kita tukar jadi 2/4. Kalau negatif 1/2 ni kalau kita tukar penyebut sama, dia jadi negatif 2/4. Okey, so kita tukarkan dia. So, bila kita tukar, nilai dia ni semua dah sama. Jadi, barulah senang kita nak letak. Okey, disebabkan dia ini positif, maka dia sebelah kanan lah selepas sifar. 2/4. 1, 2, 3, 4 kan? So, dia tempat yang kedua. Okey, sebab 1 ini dia mesti 4/4. Sebab penyebut ni semua 4 ni. Maka 1 ni 4/4. Kalau dekat sini penyebut dia 6, maka 1 ni akan jadi 6/6. So, kita letak 2/4 tempat yang kedua. 1/4 ni, di sinilah tempat dia. 1 kan? 1 daripada 4. Kemudian negatif 3/4 sebelah kiri sebab dia negatif. 1, 2, 3 dekat sini. Kemudian negatif 2/4, 1, 2. Okey. Tempat dia di tempat yang kedua. Barulah senang kita nak letakkan pecahan tersebut pada garis nombor bila penyebutnya sama. So, cikgu nak nasihatkan awak supaya awak kena samakan penyebut dulu. Baru awak boleh isi pada garis nombor. Lagi senang. Okey. Okey, kita lihat yang seterusnya. 1/2, 1/6,
Negatif 2 per 3, negatif 1, 5 per 6. Okey, sini penyebut dia berbeza ni. Ada 2, ada 6, ada 3, ada 6. Okey. Tips tadi cikgu kata, lihat penyebut, pilih nilai yang besar. Yang besar dia 6. So, kena jadikan 2 dengan 3 ini juga 6. Okey, macam mana nak jadikan dia 6? Okey. Katalah diletakkan dekat sini. 1, 2, daripada sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ini 6 per 6 lah. Okey, so kita ambil 1 per 2. Nak jadikan 6, kena darab dengan 3. So, jawapan dia 3 per 6. Okey, yang ini pula berbeza. Negatif per 2. Negatif 2 per 3. Nak jadikan dia sama 6, kena darab dengan 2. Jadi, negatif 4 per 6. Okey, lepas tu kita tukarkan lah. So, jadi semua sama 6. Bila 6, positif ini ke kanan. 3 tempat. 1, 2, 3. Okey, dia 6 per 6 ya. 1, 2, 3. 1 per 6 dekat sini. Negatif 4 per 6 sebelah kiri. Negatif 1, 5 per 6. Sebab dia ada 1. Okey, negatif 1. So, dia mesti selepas nombor 1. So, 5 per 6. 1, 2, 3, 4, 5. So, jawapan dia dekat sini. Negatif 1, 5 per 6. Okey. Macam itu. Boleh? Senang sahaja. Pertama sekali, kena samakan penyebut dulu. Alright. So, kita tadi nak letak pada garis nombor. Sekarang, kita nak banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik ataupun menurun. Dia boleh menaik atau menurun. Kalau menaik, maksudnya daripada kecil pergi ke besar. Kalau menurun, maksudnya daripada besar pergi ke kecil. Sama sahaja. Tengok nilai dia. Okey. Tengok penyebut. Jadikan dia yang besar. Ya. So, 8, 4, 2. 8. So, jadikan dia 8. Nombor yang pertama, negatif 3 per 4. Nak jadikan 8, kena darab 2. Okey, so dapat negatif 6 per 8. Kemudian yang ini, darab dengan 2 juga. So, negatif 1, 2 per 8. Yang ini, kena darab dengan apa? 1 per 2 ni, kena darab dengan 4. Sebab nak jadikan dia 8. Maka jawapan dia 4 per 8. Yang lain semua dah samalah 8, tak payah tukar. Okey, so kita tukar, kita lihat. Okey, jadi bila semua dah 8. Okey, baru kita senang nak susun ikut tertib naik. Maksudnya daripada kecil pergi ke besar. So, yang kecil nilai negatif lah. Okey. Ya, ini mesti nilai negatif dulu. So, kita pilih nilai negatif yang paling kecil. Nilai dia adalah yang ini pertama. Negatif 1, 5 per 8. Lepas tu, negatif 2, 1, 2 per 8. Lepas tu, negatif 6 per 8. Lepas tu, baru kita tengok nombor positif. Ada lagi negatif ni. Negatif 3 per 8. Okey, kemudian nombor positif yang kecil 1 per 8, yang besar 4 per 8. Okey, jadi dia menaiklah daripada kecil pergi ke besar. Kalau menaik. Kalau menurun, awak kena terbalikkan. So, maknanya daripada besar pergi ke kecil. Okey, so itu saja untuk hari ini. Cikgu akan bagi latihan seterusnya dalam grup WhatsApp kita. Okey, selamat belajar. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.